Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Hajj. Tafsir suratul Hajj, surah yang ke-22, juzuk yang ke-17. Sambungan kita pada kali ini bermula ayat 38. Ayat 38. 38 insya-Allah sampai ayat 41. 3841. Bagi jemaah yang pegang pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 700. Muka surat 700. Kita mula dengan baca beberapa ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Balik semula kita kepada ayat 38. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela, memberi pertolongan, mempertahankan akan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala beri pertolongan kepada orang yang beriman. Tengok nota di bawah 1039. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perbuatan jahat kaum kafir musyrik yang menyekat orang ramai daripada memeluk Islam.
puak-puak Quraisy menyekat manusia daripada menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai cara. Biasanya Mekah ni setiap kali musim haji manusia akan datang. Walaupun zaman tu zaman jahiliyah, mereka datang mengerjakan haji dengan cara dia lah, cara jahiliyah. Jadi setiap kali mari musim haji, puak-puak Quraisy bersidang, bermusyawarat, bagaimana kita nak sekat orang supaya tidak ikut Muhammad ni. Bahaya ni. Maka mesyuarat dia. Oh gini ya. Kita lantik pegawai penerangan. Penerangan kan. Orang ni tunggu di sini. Biar mana pintu masuk Mekah tu banyak kan. Dari pihak Jeddah, dari pihak Taif, dari pihak berbagai pintu masuk sempadan. Ada orang tunggu situ. Kamu pergi Mekah, hati-hati seorang pemuda nama Muhammad. Ini orang tak betul. Oh, apa yang tak betulnya? Ahli sihir, penyair, yang paling dahsyat sekali Majnun. Tuan-tuan kena ingat, bila diayah kuat sangat, orang cari. Kan, orang cari pula. Betul ke tuduhan Quraisy kepada Muhammad ni? Mari kita cari Muhammad ni, apa benda yang jadi kuat sangat ditular-tularkan ni? Orang pergi tengok. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah belajar tentang sifat Nabi. Kalau orang tengok dia, jumpa dengan Nabi, susah nak tinggal. Kecuali orang yang hati sudah tertutup, itu cerita lain. Itu di luar bidang kuasa kita. Sekat. Macam-macam sekat. Tahun Al-Hudaybiyah, Hudaybiyah dengan Hudaybiyah, tahun yang ke-6, sekali lagi mereka sekat Nabi SAW daripada memasuki Mekah. Nak masuk Mekah tak boleh. Orang yang dah pergi umrah, pergi haji, tuan-tuan bayangkan lokasi Hudaybiyah tu lebih kurang tempat masjid yang ada sekarang lah, yang kita pergi niat umrah kat situ. Dia lorong masuk Madinah, bukan ke sana. Di Tanaim. Tanaim sini. Jadi puak-puak kafir ni sekat sampai Nabi kita terpaksa melencong pergi ke Hudaybiyah. Jauh juga jarak tu, mungkin lebih pada 10 kilo. Ni lencongan. Sampai di sana tidak dibenarkan masuk sama sekali. Kita dah cerita dalam siri yang lepas. Anak tak nak ulang balik. Kalau tuan-tuan nak baca, tengok dalam buku kita Makkah Al-Mukarramah. Ada jemaah tanya, kenapa Makkah? Biasa kita kata pergi Mekah. Mekah tu bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa Kelantan. Tapi bahasa sungguh, bahasa Quran, Makkah, mim baris atas. Kaf syaddah. Makkah. Sebab tu saya tulis nama ni ikut nama asli. Kalau dulu orang ikut orang putih, M-E-C-C-A, Mecha. Ya. Mecha apa nak? Kita orang Islam ikut orang putih. Kita orang Islam kenapa ikut orang putih? Kita ikut Quran. Quran sebut Makkah. Makkah. Apa lagi yang dia orang buat ke Nabi SAW? Sekat daripada Nabi masuk Makkah. Dan kemudiannya Allah Ta'ala menerangkan perihal ibadat haji dan faedahnya. Ini siri yang lepas kita dah bincang tentang liyashhadu manafi'alahum. Allah kata memari haji supaya kamu menyaksikan manafi'. Manfaat haji berapa? Manfaat ukhrawi itu yang paling besar. Manfaat dari sudut akhirat dan manfaat juga dari sudut duniawi. Boleh berjumpa orang, boleh berbisnes, boleh itu, boleh ni. Macam-macam dia punya manfaat. Lagi? Lalu diterangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya bahawa orang-orang yang beriman akan mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk mengalahkan musuh-musuh Islam yang menceroboh. Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ini, iaitu Allah nak beri pertolongan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beriman,
yang akan disebut nanti beberapa syarat. Syarat nak mendapat pertolongan Allah, dan orang yang mendapat pertolongan Allah, apa agenda yang mesti mereka lakukan. Dalam bahasa strategi kita sekarang, kita kata misi dan visi, kan? Mesti ada misi dengan visi. Jadi orang yang berjuang untuk menegak agama Allah, apa misi, apa visi, apa matlamat yang kita nak, kita kena jelaskan. Jadi para jemaah sekalian, itu di antaralah, kan, Allah Ta'ala turun ayat Quran ini. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala akan beri pertolongan, dan kamu umat Islam dibuka ruang untuk berjihad, mempertahankan harta benda, mempertahankan agama kamu setelah kamu dizalimi. Maknanya kita bukan mula dulu. Orang kafir dulu sekat. Orang kafir dulu lawan, khianat pada kita. Maka ketika itu Allah Ta'ala izinkan kepada orang yang dizalimi untuk mempertahankan diri dan berjuang menentang segala bentuk kemungkaran. Itu dia panggil sinopsis ataupun munasabah ayat kita ini dengan ayat-ayat yang lepas di dalam suratul Hajj, dalam surah Al-Hajj. Baik. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala akan membela orang yang beriman daripada mana? Daripada syarrul kufar, daripada kejahatan puak kafir, wa kaidal musyrikin, dan tipu daya perancangan jahat yang dibuat oleh puak-puak musyrikin, an ibadihil mu'minin. Allah Ta'ala mempertahankan daripada hamba-hambanya yang beriman dari gangguan pengkhianatan yang dibuat oleh puak-puak kafir. Fayunajjihim, Allah selamatkan mereka, wa yahfazuhum wa yansuruhum, Allah jaga, Allah beri pertolongan. Jadi kalau nampak kafir ni mengamuk sangat di Mekah, sehingga orang Islam nak solat tak boleh, duduk dalam keadaan tekanan, tidak ada keamanan, maka Nabi SAW membenarkan sebahagian sahabat berhijrah ke Habasyah. Sebab Nabi kata di sana raja dia la yuzlam. Raja dia tidak ada orang dizalimi di sisi dia, Najasyi. Jadi Najasyi ni raja yang adil, yang baik. Tak ada orang kena zalim, kena khianat. Jadi kamu pergilah ke Habasyah, buat sementara waktu, mengambil langkah sebelum kita mendapat kemenangan, pergi dulu. Jadi ada sebahagian sahabat yang pergi berhijrah ke Habasyah, kemudian balik semula ke Mekah. Ataupun ada yang balik bukan ke Mekah, terus ke Madinah, yakni setelah Nabi kita berhijrah. Baik, cerita panjang tentang mereka ini tuan-tuan boleh bukalah dalam kitab-kitab sirah as-sirah an-nabawiyah yang ditulis oleh para ulama Islam. Akhir ayat Tuhan kata apa? Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap seorang yang khianat, lagi yang tidak bersyukur. Khianat di sini para jemaah sekalian, khianat terhadap hak Allah Azza wa Jalla. Kita ni jangan cakap, saya ni tak pernah khianat lah, saya tak pernah melakukan kezaliman, tanpa orang pun tidak, kuti orang pun tidak, apalagi tumbuk orang. Maka kita mengatakan pengkhianatan, kezaliman itu ada dua. Khianat terhadap Allah Azza wa Jalla, iaitu apabila seorang itu tidak menunaikan huququllah, hak-hak Allah Ta'ala ke atasnya. Siapa yang tak menunaikan hak Allah Ta'ala ke atasnya, tak solat, tak puasa, tak menjalankan tugas amar ma'ruf, tidak tutup aurat bagi wanita, tidak beri nafkah kepada isteri dan anak-anak, ini semua tidak menjalankan tanggungjawab. Kita ambil hak Allah Ta'ala dulu. Tidak melakukan solat, tidak menunaikan zakat, tidak tutup aurat. Jadi banyak benda-benda itu hak Allah. Maka orang itu dianggap sebagai pengkhianat amanah.
khawan, kan? Mana orang ini dianggap sebagai khawanin kafur, khianat. Zalim, apa makna zalim? Saya tak pernah pukul orang, betul. Tetapi kezaliman terhadap hak Allah Azza wa Jalla dengan melakukan syirik, melakukan maksiat, itu nama dia zalim. Sebagaimana kata Sayyidina Luqman, dia kata apa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itulah kezaliman yang besar. Kita ingat kezaliman besar ni pukul orang, betul. Dalam hak hukukul nas, hukukul insan, hak manusia, itu dia panggil kezaliman cara dia. Kezaliman pengkhianatan secara manusia, buat perjanjian tak ikut, buat apa saja pun langgar, maka itu dia panggil zalim kepada manusia. Jadi pada jemaah sekalian, kita faham di sini kezaliman itu ada dua kategori. Satu zalim dari sudut hak Allah, satu lagi zalim dari sudut hak manusia. Baik, kita tahu sekarang ni kita sudah sedar bahawa umat Islam di peringkat awal ditindas, dikhianat, diunaya, di macam-macam di lagi. Maka dengan itu, tengok ayat 39, Allah Subhanahu wa taala memberi lesen ataupun keizinan kepada umat Islam. Ada juga dalam tafsir Taisirul Karim, dia kata Allah yudafi', Allah Ta'ala mempertahankan hak orang Islam ni daripada sebarang perkara yang tidak baik, semata-mata disebabkan keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Satu, makna khianat daripada orang kafir. Allah jaga mereka daripada syarri waswasati syaitan. Ini pun khianat. Daripada waswas syaitan, daripada kejahatan diri sendiri, ikut nafsu, daripada kejahatan perbuatan mereka. Maka ini semua Allah Ta'ala jaga orang beriman daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sama ada tak baik itu untuk diri sendiri atau tak baik pada orang. Baik, kita pergi kepada ayat 39, surat keizinan. Allah Ta'ala izinkan orang yang ditindas, harta mereka dirampas. Harta mereka dirampas di Mekah dulu, untuk berjihad, berperang, mempertahankan diri bagi mengembalikan hak-hak yang telah dirampas. Ini hati-hati tuan-tuan, jangan terperangkap dengan tafsir golongan liberal mengatakan ini ayat teroris. La, kita bukan teroris, tetapi kita mempertahankan hak kita. Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Dan diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh, kerana sesungguhnya mereka telah diunayai. Ini sebab kenapa Allah benarkan kita berperang. Sebab kita sudah diunayai, sudah 12 tahun lebih di Mekah, dikhianat, macam-macam pengkhianatan mereka telah buat. Maka bila kita sampai di Madinah, kita sudah ada negara, kita kena ambil tindakan balas. Kita tak boleh biar orang khianat kepada kita selama-lamanya. Waktu kita lemah, kita diam, kita sabar, kata orang memendam rasa. Tapi bila kita ada kekuatan, wajib kita kena bangkit, mempertahankan hak kita. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, ay azinallahu lil mu'minin. Allah Ta'ala beri keizinan kepada orang mukmin untuk berlawan, berperang dengan orang kafir yang memerangi mereka. Tanda tuan-tuan, jangan orang salah baca ayat ni dikata nak orang Islam ni, asalkan orang kafir asyik nak sembelih je lah, yang memerangi mereka, maknanya khianat kepada kita. Kita bukannya orang yang tak ada etika, tak ada adab, nak khianat orang lain. Zalika bisababi zulmihim lahum, dengan sebab mereka telah melakukan kezaliman. Mereka telah diunayai, harta mereka telah dirampas, bahkan mereka juga telah dihalau keluar daripada kampung halaman mereka, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan kena ingat,
Orang-orang Muhajirin itu bukan semua miskin, tetapi mereka terpaksa meninggalkan harta benda kerana disekat oleh Quraisy. Abu Yahya. Siapa Abu Yahya? Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Waktu dia nak hijrah, disekat oleh Quraisy. Ila ain? Ke mana? Suhaib kata ila Madinah. Nak pergi Madinah. La, kamu tak boleh pergi. Kamu datang ke Mekah dulu, sakluk, mana tak ada benda. Orang panggil, kata istilah orang Melayu kata sehelai sepinggang. Mana tak ada harta. Sekarang kamu dah senang, tiba-tiba nak ikut kawan kamu ke Madinah. La. Suhaib nak pergi, tak mau undur ke belakang. Macam mana nak buat? Dia berunding, tak apalah. Yang penting lepas aku pergi, harta-harta aku tinggal di Mekah, aku tak bawa pergi. Baru dilepaskan. Suhaib tinggal harta benda di Mekah. Ini gambaran kezaliman. Allah Ta'ala tetap bi'annahum zulimu, mereka dizalimi. Bila sampai di Madinah, Allahu Akbar, bahagianya Suhaib. Bila Nabi dengar, Suhaib terpaksa berhijrah dengan membayar harga yang mahal, meninggalkan harta kekayaan dia di Mekah. Nabi SAW bersabda, Rabihal bai' Aba Yahya. Jualan yang paling untung, perniagaan yang paling untung yang dibuat oleh Abu Yahya, dia tinggal harta dia semata-mata berhijrah kerana Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Tetapi setelah kita ada negara, setelah kita ada tempat kekuasaan, barulah Allah Ta'ala izinkan mereka untuk berperang. Kalau berperang awal, jawabnya mati awal lah kita. Kita tak cukup senjata. Abu Jahal lengkap dengan senjata, contohnya. Baik, para jemaah sekalian, mengikut Syekh Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, ada alif lam, Ibnu Al-Arabi, Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, dia kata, hadhil ayat nasikhatun li kulli ayatin fil Quran taqtadi tawaqquf anil qital. Nah, ayat ini tanda, tuan-tuan. Ayat Quran ini telah memansuhkan, membatalkan ayat-ayat yang sebelum ini yang tawakuf. Tawakuf maknanya tidak membenarkan kita pergi berperang dulu, sabar. Sebab masa tu kita belum kuat. Belum kuat. Kalau belum kuat, bangkit awal, kata orang, belum angkat kepala, telah ditampar oleh orang. Sabar dulu. Kita nak bangkit biar kita kuat. Ini hikmah. Daripada ayat dulunya Allah Ta'ala sebut wa'arid anil jahilin, pedulikanlah buat kafir tu. Alah, jangan ambil hirau dengan dia, jalan terus kan. Maafkan mereka. Seperti ayat wazarul ladzina yulhidu, biarkan buat kafir. Maka bila mari ayat ini, kita telah diberi keizinan untuk berperang. Ayat yang lepas itu sudah tidak boleh lagi dijadikan hujah dalam isu ni. Mengikut dalam rekod ahli tafsir, dia kata apa? Awalu ayatin nazalat fil qital. Ayat kita ini, ayat yang ke-39 ini merupakan ayat yang pertama turun memberi keizinan untuk berperang. Fa'azinallahu lahum awalan fih. Allah Ta'ala bagi pilih. Uzina, mana diberi keizinan. Kata orang, lampu hijau. Nak lawan, silakan. Nak sabar dulu, tidak jadi masalah. Itu peringkat pertama. Uzina, diberi keizinan. Yang penting, pintu dibuka, lampu hijau telah menyala. Kamu nak masuk, masuk. Nak jalan-jalan. Thumma, tengok. Kutiba alaihim thaniyan. Kemudian bila turun ayat surah Al-Baqarah, ayat 216, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Difardukan ke atas kamu berperang dalam keadaan kamu tak suka rehat-rehat. Maka ayat ini telah naik darjat yang kedua, perang. Nabi sebut dalam hadis, iza stumfirtum famfiru. Kita ni ada dua kategori. Apabila pihak pemerintah minta
mana-mana orang yang mempunyai kemampuan daftarkan diri untuk pergi berjihad. Maka ketika itu kita ada pilihan. Ada pilihan mana kita nak pergi dengan tak pergi. Tengok keadaan lah kan. Contohnya, orang ni ada ibu sakit, ada masyakah, maka boleh dia tak pergi. Maaflah, saya ada masalah. Tetapi apabila dahamal aduul balad, apabila musuh menyerang negara kita, ketika itu imam, ketua negara mengisytiharkan wa idastumfirtum famfiru, kamu semua keluar. Tak ada siapa boleh takhalluf, boleh memencilkan diri, semua sekali kena bangun. Maka dalam ayat ini, ayat yang pertama ini, Allah Ta'ala bagi keizinan. Siapa nak pergi. Sebab itu, dalam peperangan yang pertama berlaku setelah turun ayat ini, tanda para jemaah, iaitu peperangan Badar. Badar ni, Nabi kita salam pergi dengan 300 orang lebih je. Nabi kata, man kana indahul isti'dad. Siapa dia ada persiapan sekarang. Lah ni, kita nak keluar. Kalau Nabi kerah, ramai orang ikut. Nabi kata, sekarang kita nak pergi. Jadi pergilah 300 orang lebih sahaja. Kerana pada masa itu, kita diberi pilihan bukan nak pergi berperang. Cuma nak pergi sekat Quraisy. Nak pergi sekat rombongan perdagangan, delegasi perdagangan Quraisy yang nak balik daripada Syam, bawa barang-barang yang banyak, dipimpin oleh Abu Sufyan nak balik ke Mekah. Mereka terpaksa kena lalu jalan Madinah. Itu jadi orang panggil sesak napah buat Quraisy tu. Sebab harta kita lalu ikut Muhammad. Kita Muhammad, kita dah halau dia dari Mekah. Kita dah maka bermulalah episod ketakutan. Baiklah. Menarik kalau kita baca kisah-kisah Nabi ini, sangat besar. Allah sebut di sini, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Allah Ta'ala berkuasa. Tengok nota di bawah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam yang bersamanya telah ditindas dengan kejam oleh kaum kafir musyrik di Mekah, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya terpaksa berhijrah ke Madinah. Oleh kerana kaum kafir musyrik tidak putus-putus mengancam dan menceroboh, maka Nabi SAW yang telah puas bersabar diizinkan oleh Allah untuk mengunus senjata menentang pencerobohan. Mana kita orang Islam ni ada tempoh lah. Dia panggil tempoh bertenang, tempoh tak melawan, ada masa dia. Jadi kalau kita orang Islam ditindah, tak lawan juga, itu nama dia orang lemah. Maka kita terpaksa kena lawan. Jadi kalau orang khianat kepada kita, kita tengok pada lawan. Tak pada lawan, kita minta tolong orang lain hentikan pengkhianatan tersebut. Baiklah para jemaah sekalian, apa yang pengkhianatan yang dibuat oleh orang kafir itu apa benda? Maka Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat 40 ini apa jenis pengkhianatan. Yang pertama, mereka telah dihalau keluar dari kampung halaman sendiri, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Itu pertama. Yang kedua, annahum akhrajuhum bisababi, dosa yang dibuat oleh orang-orang Islam itu bukan khianat, bukan dosa rasuah, bukan rogo orang, bukan khianat kepada orang, bukan pukul orang, bukan. Dosa mereka satu je, qalu rabbuna Allah. Sebab orang Islam ini meletakkan pengakuan mereka, rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Itu dosa. Kalau kata dia ni kena buat jahat kepada orang, logiklah nak halau keluar. Ini tak ada. Kesalahan mereka satu, mengakui Tuhan kami Allah. Berhala-berhala yang ada itu karut belaka tu. Ini dosa. Baik, kita baca ayat. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq.
illa an yaqulu rabbuna Allah, iaitu mereka yang diusir. Ini yang pertama, kejahatan. Mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Tak ada alasan yang benar. Tidak ada alasan yang benar kecuali nak halau keluar. Dan mereka diusir juga semata-mata kerana mereka berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah. Itu dosa. Dosa umat Islamnya kan itu. Kita nak kata apa lagi? Kan? Jadi kesalahan, kadang-kadang kesalahan kita bukan dengan sebab kita, dengan sebab orang lain tu mengatakan dia tu salah. Jadi salahlah kita ni. Sebab itulah kita kena buat penilaian dengan baik. Kan? Kita kena buat penilaian dengan betul. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Allah gambarkan kejahatan puak kafir. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Semata-mata kerana kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Itu dosa kamu. Masya Allah, tabarakallah. Para jemaah sekalian, satu hari Nabi kita solat dekat Kaabah. Solat dekat Kaabah. Mari puak kafir ni ambil kain ridak Nabi ni dicekik tengkok. Yalah, lemahlah Nabi SAW. Orang beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, sahibuk indal Kaabah. Abu Bakar, pergi bantu kawan dekat Kaabah yang sedang dikhianat. Nabi pergi solat dekat Kaabah pun. Abu Bakar datang, tarik tangan Quraisy. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Abu Bakar pun orang lembut. Tapi di saat ini mesti mempertahankan sahabat yang diunanya. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mu nak bunuh dia, dosa dia kerana dia mengatakan Rabbuna Allah. Itu maka Nabi kita selamat saat itu. Banyak lagi lah. Dikhianati Nabi SAW ketika sedang sujud solat, mari campak salah jazur, usus unta atas belakang Nabi. Ya Allah Tuhan, kita tak nak bayangkan bagaimana terseksanya Nabi dengan kejahatan mereka. Ini gambaran yang saya beri supaya tuan-tuan nampak bila Allah kata uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah Ta'ala beri keizinan kepada orang yang dizalimi supaya mempertahankan diri. Kita kata sudah sampai masanya perjuangan ini kita mula bangkit. Tak boleh kita biarkan diri kita diunanya selama-lamanya. Ini keadaan. Sama jugalah apa-apa kita pun. Orang khianat kita, orang fitnah kepada kita, orang buat macam-macam kepada kita, kita jangan diam je. Jangan diam je. Tak apa, sabarlah. Sabar ada sempadan, ada hak dia. Dan kita kena menuntut hak kita dengan apa cara untuk membela diri, mempertahankan maruah, mempertahankan agama. Ini ya patutnya. Baiklah. Tengok ayat seterusnya. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengah yang lain. Kalaulah Allah Ta'ala tidak tahan kejahatan orang kafir dengan perjuangan jihad orang-orang yang beriman, apa jadi? Nascaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan. Dia panggil runtuhlah sawami', tempat-tempat pertapaan serta bi'un tu gereja-gereja kaum Nasara, tempat pertapaan kaum Ruhban, puapa padri, dan gereja kaum Nasara, dan tempat sembahyang kaum Yahudi,
dan wa masajid, dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya. Mana awal lagi lah, dulu-dulu orang Yahudi lawan dengan puak kafir. Kita kena ingatlah, kalau Yahudi itu bukan Yahudi lawan dengan kita. Yahudi pengikut Nabi Musa, Nasara pengikut Nabi Isa berlawan dengan musyrikin. Kita kena tengok view dia punya suasana. Kadang-kadang orang kata, Yahudi kan berlawan dengan kita, macam mana pula kita pertahan dia? Adalah kita kata pertahanan itu zaman dia. Yahudi, Nasara, kita berlawan dengan musyrikin. Mari zaman kita pula masuk alik sebelah musyrikin, puak-puak Yahudi pula dah. Begitulah suasana yang berlaku. Sepatutnya, oleh kerana mereka itu ahlul kitab, dia ada kitab, Taurah ada, Injil ada, patutnya bersama dengan kita, ikutlah ajaran Islam. Tapi apa boleh buat, mereka pula menjadi dalang, menjadi tukang lawan. Tengok nota di bawah, 1041, yakni jika tidaklah kerana Allah mengizinkan orang-orang yang beriman yang diunanya supaya tampil menentang pencerobohan kaum kafir semenjak zaman nabi-nabi yang telah lalu. Bukan zaman kita je, umat dulu sudah ada. Hinggalah ke zaman Islam, mana zaman kita ni, yang disampaikan oleh Nabi SAW, nasaya runtuhlah tempat-tempat ibadat umat yang beriman itu pada zaman masing-masing. Tapi dia panggil dalam bahasa kita belajar ilmu sirah, dia panggil sunnatut tadafu'. Tulis dia punya kata-kata, sunnatut tadafu', maknanya sunnah pertembungan di antara hak dengan batil. Tak boleh diam. Sampai hari ini pun sunnatut tadafu' masih lagi berlawan. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah umat Islam di Palestin contohnya diam, tak buat apa, apa akan jadi? Sewenang-wenangnya Yahudi buat pada kita, tapi bila ada perlawanan, walaupun ada kematian, itulah pengorbanan. Allahu Akbar. Kemudian Allah SWT beri satu khabar gembira. Allah Ta'ala beri satu khabar gembira kepada kita dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allahu Akbar. Jadi kalau tidak ada sunnatut tadafu', sunnah perlawanan di antara hak dengan batil, runtuh habislah. Gereja-gereja Nasara runtuh, tempat rumah ibadat ahli Yahudi runtuh, masjid orang Muslimin pun runtuh. Sebab apa? Sebab diruntuhkan oleh puak-puak musyrikin. Tapi ingat orang Islam, jangan lemah kita, jangan takut. Allah kata apa? Wala yansurannallahu man yansuruh. Allah Ta'ala akan menolong sesiapa yang menolong agamanya. Ini syarat. Kamu nak Allah Ta'ala tolong kita. In tansurullah yansurukum. Dalam ayat itu kata, kalau kamu tolong agama Allah Ta'ala, yansurukum, Allah bantu kamu, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah Ta'ala akan tetapkan pendirian kamu. Masya Allah, tabarakallah. Surah Muhammad ayat 7. Tanda tuan-tuan. Ayat kita ni disambung dengan surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum. Itu dia panggil pertolongan bukan free. Pertolongan Allah Ta'ala beri bersyarat. Kita kena mula dulu. Mempertahankan agama, menyebarkan agama, melaksanakan tuntutan agama, barulah dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ni tunggu tak buat apa, duk tidur bangun kan. Musim PKP, Covid tengah naik pun kita duk kelahi sama kita, tuduh sana tuduh sini, buat poster cabar itu cabar ini, tapi kita tidak menghabiskan masa untuk bermunajat kepada Allah, kita tidak menghabiskan masa untuk ibtihal kepada Allah. Bagaimana kita dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla? Jadi sepatutnya Allah Ta'ala beri pertolongan bersyarat. Anda tuan-tuan, pertolongan Allah Ta'ala beri kepada kita ni pertolongan bersyarat.
bersyarat. Mu tolong aku tolong. Maka Allah kata apa? Kamu jangan bimbang, tolong ya. Berjuang yang menegak agama Allah. Sebab apa? Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Berkuasa. Jadi Tuhan kata, aku boleh je nak beri kemenangan tanpa perjuangan. Boleh. Tak payah berjuang apa-apa, zikir. Malaikat mari tampar semua puak kafir mati habis, kita menang. Boleh? Boleh. Tetapi Allah Ta'ala nak ajar kepada kita bahawa kamu nak mendapat kemenangan, kamu kena berjuang. Kita tak bagi free saja begitu. Tadi saya sebut sunnah at-tadafu' dengan dal. Ta, dal, alif, fa'ain. Tadafu'. T-A-D-A-F-F-U, koma. Tadafu'. Kena belajarlah. Biar pelajar-pelajar kita ni, bila dia tulis mana-mana istilah, dia tulis dengan betul, dengan tepat kan. Baru ni saya tegur pelajar kita tulis tabaraka dengan Q. Kita kata jangan macam tu. Tabaraka dengan kaf. Barulah Allah Ta'ala beri berkat pada awak. Ini kalau apa ni, tabaraka, baraka tu makna kilat. Nah, ya kita kena kilat, na'udzubillah, tak mau kita kan. Kalau kena guruh lagi mati. Baik, itu dia panggil sunnah at-tadafu'. Tulis betul-betul lah tadafu'. Baik. Siapakah ciri-ciri, tanda ayat, ini ayat terakhir tuan-tuan. Siapakah ciri-ciri orang yang Allah nak, orang yang menegakkan agama Allah, yang akan mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla? Tengok ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Alladzina imwattanna lahum fil bilad. Iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di muka bumi. Dengar semua ni para pejuang Islam. Dengar semua anak orang Islam. Dengar semua para ahli-ahli reformasi, ahli-ahli apa sajalah slogan-slogan yang dilaungkan atas dunia. Ini agenda kita nak buat perubahan. Kalau setakat reformasi tukar pemerintah je, pagi ni orang ni akad sumpah, besok orang lain akad sumpah, sama juga dasar-dasar dia masih lagi berpaksikan kepada syirik pada Allah Azza wa Jalla, dasar dia masih lagi sekular, tidak beriman. Kita mengatakan perjuangan kita belum sampai kepada matlamat yang sebenar. Tapi usahalah kena sampai. Kita tak boleh nak ubah dunia dengan kun fayakun. Tak mungkin. Maka kita ubah sikit-sikit. Maka di sini Allah Ta'ala sebut, iaitu mereka yang apabila Allah Ta'ala beri kepada mereka kemenangan, kekuasaan memerintah di bumi, nascaya mereka yang pertama sekali aqamus salah, mendirikan salat. Wa atawuz zakah, serta memberi zakat. Yang ni alhamdulillah setakat ni berjalan lancar. Nak berdiri solat, Masya Allah, masjid-masjid dalam negara umat Islam, bahkan dalam negara kafir sekalipun, megah. Dia panggil gah masjid. Besar-besar. Juta-juta saja masjid. Sekarang ni tuan-tuan, masjid dalam kampung pun Masya Allah, macam 20-30 tahun dulu masjid di luar, di bandar besar je macam ni. Ini dah dalam kampung, masjid qaryah. Yang musim PKP ni layak solat 4 orang pun masjid dia besar. Kita kata alhamdulillah. Kan? Zakat, Masya Allah, tabarakallah, aktif. Pusat-pusat zakat di setiap negeri ada, sama ada pungutan zakatnya, sama ada pembahagian zakatnya, dia cari pergi melalui imam-imam, mungkin kampung-kampung cari orang-orang miskin dalam kampung. Kita kata alhamdulillah. Namun begitu, yang kita sedihnya masjid besar, orang solat tidak ramai. Ini satu kes. Zakatnya banyak kutipannya, tapi orang miskin masih lagi ketinggalan. Di mana khalal? Dalam sebuah buku ditulis tajuk dia Ainal Khalal, di mana kepinjangan. Kenapa masih lagi tidak lengkap?
mungkin sebab salah cara ataupun bagaimana, itu kita tengok. Kita tak boleh buat sebarang spekulasi tuduhan. Tetapi saya nak kata dua ni, alhamdulillah, dalam negara-negara umat Islam untuk solat ada. Ya orang tak pergi solat tu cerita lain. Ada orang bisik, dia kata, ustaz, zaman Covid ni 4 orang ni macam mana? Itu cerita lain. Doakan, bermunajatlah diri supaya Allah angkatkan Covid ini secepat mungkin, insya-Allah. Baik. Ni tugas yang ketiga. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan. Yang ni pun saya rasa okey lagi. Alhamdulillah, kita ada pusat dakwah, kita ada yayasan dakwah, kita ada majlis dakwah negara, kita ada berbagai-bagai lagi jabatan agama, badan dakwah, kita ada NGO dakwah, banyak. Tetapi bila sampai kepada tugas yang keempat, wa nahau 'anil munkar, dan mereka juga mencegah, melarang, menyekat daripada melakukan kemungkaran. Sampai di sini kita terhenti. Kita ada masjid, kita ada juga tempat-tempat lain. Ada pusat hiburan, kita ada pusat dakwah, kita ada juga pusat melompat-lompat, kita ada bank Islam, kita ada juga kaunter riba, kita ada badan pencegah rasuah, tapi kita tidak ada badan pencegah riba. Kita ada pusat-pusat yang baik, tapi dalam negara kita ada juga kilang-kilang Arab. Maka ini masih lagi belum seimbang di antara tugas-tugas. Patutnya orang Islam bila diberi kemenangan, maka tugas amar ma'ruf berjalan terus, tugas nahi mungkar diperkasakan. Yang kita bimbang hari ini masalah nahi mungkar, melarang benda yang mungkar ni. Yang kita tengok ada kepincangan. Musim Covid ni pun pusat judi boleh dibuka. Mari dengan bas pergi berjudi, akhir sekali bawa balik Covid ke kampung. Itu sebagaimana laporan yang saya baca. Tuan-tuan cari sendirilah maklumat itu. Kita nak kata apa? Di saat lockdown, dikatakan masih lagi ruang nak beri kepada kilang Arab untuk beroperasi, sehingga dibantah nahi mungkar oleh umat Islam, barulah ditutup. Kita kata apa? Apa kita nak kata? Kita nak kata ini di antara benda-benda yang perlu diambil perhatian oleh para penguasa dalam negara Islam. Tengok nota 1042. Umat Islam yang telah diizinkan menentang pencerobohan musuh-musuh Islam itu dipuji oleh Allah Ta'ala kerana mereka berjuang untuk menegakkan kebenaran, dan sekiranya mereka memegang kuasa, nescaya mereka akan menjalankan hukum-hukum syariat Islam dengan sempurna. Tapi apa boleh buat? Dalam negara kita ni disebut negara demokrasi, negara berparlimen, undang-undang tertinggi, apa yang telah digubal oleh Lord Red, maka begitulah keadaan kita. InsyaAllah kita akan mulia apabila kita berjuang menegakkan undang-undang Islam dalam negara kita, dari sudut perundangan, dari sudut pelaksanaan, dari sudut ibadatnya, kita selesai. Umat Islam boleh beribadat dengan baik, alhamdulillah, tanpa kita melarang umat kafir lain beribadat mengikut agama mereka. Itu hak dia. Dalam sudut muamalat, kita hapuskan sistem-sistem riba, sistem-sistem perbuatan rasuah, perbuatan yang tidak baik, ini semua mungkar, hapuskan. Dalam sudut perundangan, hapuskan undang-undang Lord, undang-undang penjajah, kita tukar dengan syariatul ilahiyah, la al-qawanin al-wad'iyah. Tak apa-apa boleh buat. Kita berjuang, orang sebelah kita pula menentang. Mana boleh buat undang-undang hudud dalam negara kita ni? Ini bercanggah dengan perbagaan persekutuan. Kalau semua umat Islam bersatu, insya-Allah walaupun demokrasi, negara kita masih mempunyai kekuatan. Jadi marilah kita umat Islam bersatu, duduk dalam satu saf yang baik, yang kukuh, yang kuat, semata-mata untuk membela agama ini daripada dipermain-mainkan oleh orang yang bukan Islam. Yang satu lagi, memperkasakan akhlak Islamiyah.
Ini satu, kita jangan nampak pemerintahan Islam ni nak kuasa je, akhlak tu tinggi. Kan Nabi sebut dalam hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak yang mulia. Di mana akhlak, integrasi, apa lagi dia punya, ini kena perkasakan. Jadi kita sekarang ni dari sudut akhlak berat. Orang hina, bahkan penghinaan kepada duli yang mulia yang di-Pertuan Agong. Hari ini kebetulan hari agung. Kita doakan supaya Allah Ta'ala beri keselamatan, kesejahteraan kepada baginda yang di-Pertuan Agong untuk memimpin negara kita dengan cara baik. Sebagaimana kata imam-imam salafus salih, kalau aku ada doa mustajab, aku doakan untuk pemimpin. Kenapa? Sebab kalau aku doa kepada aku baik dengan keluarga aku je. Tapi kalau pemimpin itu adil, baik, telus, satu negara mendapat kebaikan. Jadi setengah orang ni yang ada fikiran agak keras, dia tu, jangan doa pemimpin. Kenapa? Ulama salafus salih mengajar kepada kita doa kebaikan untuk para pemimpin. Sebab kalau pemimpin baik, negara juga akan jadi baik, rakyat akan mendapat kebaikan. Alhamdulillah. Kena hina yang di-Pertuan Agong, hina agama, aku tak mahu solat, aku tak semaya. Mana tindakan-tindakan yang dibuat kepada golongan-golongan ini? Orang yang mempermain-mainkan agama, dibiarkan begitu, maka kita mengatakan ini satu kepincangan dalam negara yang sepatutnya dijaga. Bila kita tidak ada kawalan, akhlak-akhlak makin hari makin runtuh. Dia panggil naratif lah, netizen lah, apa punya. Kita kata siapa saja kamu, netizen ke, naratif ke apa benda, kalau tidak berakhlak, komen-komen yang jahat, buat tuduhan jahat sana sini, kan, bongkar-bongkar benda-benda yang tidak sepatut dibongkarkan, maka kita mengatakan itu tidak berakhlak namanya. Baiklah para jemaah sekalian, Allah sebut apa? Walillahi aqibatul umur. Dan ingatlah bagi Allah Ta'ala jualah kesudahan segala urusan. Jadi kalau kamu buat baik atas dunia ni, menjalankan tugas amar ma'ruf, menjalankan tugas nahi mungkar, melaksanakan undang-undang syariat Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara, dalam ibadahnya, dalam hududnya, dalam undang-undangnya, dalam muamalatnya, di dalam akhlaknya, maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, walillahi aqibatul umur. Semua yang kamu buat itu, kesan baiknya kembali kepada kamu. Bila kita mati, Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kita. Maka kata di para pendakwah di peringkat antarabangsa, dia kata Allah tak tanya kita menang ke tidak dalam perjuangan ini, tapi Allah Ta'ala akan tanya kita berjuang ke tidak untuk melaksanakan undang-undang Allah di atas muka dunia. Baiklah para jemaah sekalian, tajuk ini sangat panjang. Yang penting beberapa faedah kita sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita, di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala beri gambaran, janji, bisyarah bahawa sesiapa yang berjuang menentang kemungkaran, Allah Ta'ala akan bantu mereka. Dan Allah Ta'ala akan bantu mereka. Allahu Akbar. Kata di ulama salaf, man akbala Allah bi kulliyatihi. Siapa dia berjuang untuk berkhidmat kepada agama Allah Ta'ala dengan seluruh jiwa raga dia, nascaya Allah Ta'ala akan beri kepada dia pertolongan yang banyak. Dia tak menang atas dunia, dia dapat pahala di akhirat. Itu siapa dia berpaling daripada membela agama Allah, Allah Ta'ala atas dunia pun dia rugi, dalam akhirat lagi dia rugi. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baik, yang kedua, ujian yang datang kepada umat Islam ini kerana keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, maka dengan itu kita kena syukur nikmat. Allah Ta'ala beri pertolongan kepada kita, dengan kita mampu beriman, mampu beribadat, kita kata Alhamdulillah. Kemudian di ayat yang kita baca tadi, di antara syurutun nasri, syarat nak mendapat kemenangan, apa dia? Salah, zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kan dalam sejarah dunia dulu, apabila berlaku pandemik, berlaku wabak, orang berdoa tak hilang-hilang. Maka ketika itu orang pergi jumpa dengan khalifah, tuan khalifah, hapuskan mungkar dalam negara, insya-Allah wabak ini akan hilang.
Maka khalifah telah mengarahkan pegawai-pegawai dakwah dia, pegawai penguat kuasa dia, supaya siasat mana-mana ada yang pusat-pusat yang tak baik, ada tempat maksiat, dihapuskan. Selepas daripada itu baru wabak hilang. Jadi mudah-mudahan dengan kita dapat kesedaran begini, kan, dengan kita berlawan sunnatut tadafu', sunnah perlawanan mesti kita lawan. Kita mempertahankan apa yang kita belajar, mempertahankan sunnah Nabi SAW daripada dipermain-mainkan oleh orang. Jadi kalau apa saja pun, itu dia panggil sunnatut tadafu', berlawan tetap lawan. Baiklah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala janji walillahi aqibatul umur, Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada orang yang membela agama dia. Kalau kamu tak menang atas dunia ni pun, kamu akan menang di akhirat dengan mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla pada saat yang kita sedang berada dalam majlis ilmu, dan di mana tempat, kan, hari ini hari Isnin, insya-Allah ada ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang masih lagi berpuasa hari Isnin, puasa dalam bulan Syawal. Kita berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah kembalikan keamanan kepada negara kita, hilangkan COVID ini, hilangkan sebarang permusuhan, sebarang persengketaan, dan satukan hati umat Islam ala ummatan wahidah, di atas agama yang benar, mengikut Al-Quran, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mempertahankan agama ini daripada dicerobohi oleh mana-mana pihak, mana-mana kumpulan. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat di akhirat, insya-Allah. Para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi siri yang akan datang bermula ayat 41 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.